Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Anda menyaksikan Wanita Hari Ini, hari Selasa 22 Ogos hari ini. Dan kalau sedikit kita nak kongsikan di pekarangan Sri Pentas ni, hujan dekat luar ni. Tapi itu tidak menghalang kami untuk terus menghidangkan sajian istimewa untuk hari Selasa ini. Bersama saya Fadil Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusof. Ya, kalau bercakap mengenai hidangkan, saya daripada semalam saya tengok, sedap ni kegemaran saya semua ni. Tapi rupanya ada banyak sebenarnya yang boleh kita buat dengan menu yang nak kita kongsikan hari ini. Ke kita nak kongsikan dulu apa yang ada dekat depan kita ni? Boleh ke? Okey, kita boleh kongsikan, tapi kita pun nak tanyakan khabar kepada penonton-penonton kita jugalah, kan? Apa khabar katnya hari ini, dan diharapkan semuanya sihat-sihat. Dan kita nak ucapkan terima kasih kerana terus setia, kerana setiap Isnin hingga Jumaat penonton-penonton setia terus bersama dengan kita jam 12.30 hari. Betul. Minta maaf lah, saya selalu bertanya khabar tapi dah lama tak on air kan, orang kata. Saya rasa awak lapar. Sebab lagi satu ini, saya cakap tadi awak cakap sebab hujan kan. Ini sebenarnya sesuai untuk hari hujan. Bila kita kenakan orang kata menu kuih tiaw panas-panas ni, dia boleh orang kata beri naikkan selera kita lah. Okey, bila bercakap tentang kuih tiaw ni memang kalau kita tengok dari segi sebutannya ataupun bahasanya pun kita dah tahu ini asalnya daripada masyarakat Cina dan daripada logat Hokkien dia, cha kuih tiaw. Itu Hokkien. Kalau Mandarin cha kuih tiaw. Cha kuih tiaw. Guo dia guna G. Saya mencuba, saya harap betul. Tapi kalau cha kuih tiaw apa cha apa? Janganlah awak goreng. Nasib baik ada talian ayat. Dan tadi saya sempatlah bersembang dengan makeup artist kita Teresa, yang mana dia kata berbeza sebenarnya kalau kuih tiaw kungfu Melayu dan juga yang Chinese punya. Yang Chinese telurnya dia letak di hujung. Kalau kita masak, kita dah dicampurkan kuih tiaw dan telur tu. Macam tu baru kita tahu Betul. Okey, kalau rupa kuih tiaw tu ada kuih tiaw yang lebar, ada yang juga yang halus. Saya okey. Kerana saya sebenarnya memang tak sabar pasal kita tengok salah satu menu yang menarik pada hari ni antaranya lah yang saya tertarik lah. Kuih tiaw goreng kampung. Nanti kita nak tanya ini. Nanti kita nak tanya ni apa cerita kuih tiaw goreng kampung ni. Ya, selain itu kita ada jugalah pelbagai ini smoky kuih tiaw lah. Kuih tiaw. Ini macam biasalah cha kuih tiaw, kita ada juga kuih tiaw kari. Ini apa? Hofan lah. Okey. Baik, saya kira sebenarnya kita dah kongsikan banyak menu yang dah mula menarik perhatian anda semua, dan sekiranya anda mungkin ada kenangan ke nostalgia ke, kan? Kalau macam saya, nostalgia saya sampai ke hari ini bukan nostalgia lah. Kegemaran saya kuih tiaw goreng kerang. Saya rasa saya tahu kat mana tu. Kerang lebih. Dekat uncle tu kan. Kalau saya pula, dulu kalau nak balik Penang, kita kena singgah kat tapas sebab ada uncle Chinese ni masak ini. Kuih tiaw sup. Tapi apapun hari ini kita akan cuba satu persatu insya-Allah. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita lihat dulu trivia telah disediakan oleh wartawan kami. Tasha, kita saksikan. Tahukah anda, juada kuih tiaw pada awalnya berasal daripada kawasan Asia Tenggara? Bukan sahaja, makanan ini popular dalam kalangan masyarakat Cina dan Melayu pada zaman dahulu, malah ianya juga seringkali dihidangkan kepada golongan pekerja buruh. Kandungan lemak yang tinggi dan harganya yang lebih murah menjadikan ianya sebagai pilihan utama untuk dijadikan sumber tenaga dan nutrien. Sehingga kini kuih tiaw seringkali dianggap sebagai hidangan ringan biarpun ianya mengenyangkan. Namun, ada juga yang menjadikan ia sebagai pengganti nasi kerana teksturnya yang kenyal. Antara menu kuih tiaw yang menjadi kegemaran ramai adalah seperti kuih tiaw goreng, cha kuih tiaw berkuah, kuih tiaw kungfu dan kuih tiaw latna. Tahukah anda, ketebalan kuih tiaw juga memainkan peranan penting dalam menentukan jenis masakan yang sesuai. Kebiasaannya, kuih tiaw yang lebih kurus saiznya seringkali dimasak sebagai menu cha kuih tiaw berkuah. Manakala saiznya yang sedikit besar dan lebar akan digoreng kering.
Namun kini ramai yang telah mengubah sesuai resepi mengikut cita rasa mereka sendiri, tidak kira jenis kuih tiaw yang digemari. Ternyata menu kuih tiaw memang sedap dimasak dengan pelbagai jenis masakan yang berbeza, menjadikan ianya salah satu menu kegemaran yang digemari oleh semua golongan, tidak kira umur mahupun bangsa. Itu dia. Bercakap tentang menu kuih tiaw ni, pastinya ramai yang juga menggemarinya. Dan sekiranya anda nak komen tentang apa yang kami kongsi hari ini, sebarang kenangan dan sebagainya, sila lakukannya di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami dan juga TikTok kami, WHI TV3. Baik, kita terus saja ke menu kita yang pertama, iaitu kuih tiaw Kung Fu bersama dengan Cik Syah, dibantu oleh Chef Jar kita. Cik Syah, terima kasih bersama kita hari ini. Terima kasih banyak. Kuih tiaw Kung Fu ni, pertama sekali, kenapa kita panggil dia Kung Fu ni? Okey, kalau saya pun ada buat research sedikit berkenaan. Sebab saya pun macam teruja juga nak tahu mengapa datang Kung Fu sebenarnya. Jadi daripada apa yang saya dapat research tu, sebenarnya dia punya perkataan bukannya kuih tiaw Kung Fu. Dia sebenarnya kuih tiaw Kung Hu. Kung Hu dalam bahasa Cantonese bermaksud berkuah. Yang ini betul-betul kita baru tahu ni. Kung Hu. Kung Hu. Hu. Ya. So dia bila dia kata Kung Hu tu maknanya berkuah. Jadi kuih tiaw tu kita akan goreng dulu dengan telur. Lepas tu kita akan siapkan dia punya kuah dan kita akan curah atas dia. Betul. Kalau ikut kajian saya lain pula. Masak sambil berkungfu. Tapi mana tak kajian saya itu salah lah. Okey. Cik Syah, bercakap tentang tu juga, selain tentang kuahnya. Okey, kalau kita tengok tadi berbagai menu kuih tiaw. Tetapi apa yang membezakan kuih tiaw kungfu dengan yang lain-lain selain berkuah yang kita dah sebut tadi? Bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan dia lebih kurang sama sahaja kalau ikut. Tapi apa keistimewaan yang kami bawa dekat sini adalah sebabkan kita ni authentic Thai restaurant yang terletak di Sentul, di mana kita olah sedikit kuih tiaw Kung Fu ni mengikut Thai style lebih. Jadi dia adalah all the ingredient yang dia masukkan seperti ada sula, lepas tu dia punya sos, lepas tu dia ada campuran sebenarnya dia punya bahan-bahan daripada dia make the sauce sebenarnya. Jadi sos origin daripada Chef Jar tu dia akan gunakan untuk memasaknya. Okey, Cik Syah, kalau kita tengok sebenarnya ni kalau dari segi pembuatannya lah, adakah memang perlu ke kuih tiaw tu digoreng dulu seperti mana yang kita lihat ni dengan minyak dan sebagainya? Ya, itulah dia punya keistimewaan dia. Bila dikatakan macam kuih tiaw Kung Fu ni, kita akan goreng sedikit dulu, bagi dia garing, lepas tu baru kita akan curahkan dia punya kuah. Kalau tidak kan, kalau terus kepada kuah kan kadang-kadang dia terlampau kembang. Jadi untuk mengelakkan dia terlampau kembang, kita goreng dulu, lepas tu baru kita curah atas dapurnya. Okey, bermakna bukanlah tak boleh kalau kita nak buat macam tu saja, tapi nanti dia akan cepat kembang dan tak sedap pula lah. Betul. Okey, baik. Dan kalau kita tengok, jenis kuih tiaw yang kita gunakan ni? Kuih tiaw memang kira kuih tiaw yang biasa saja, yang kita boleh beli dekat kedai biasa tu. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang sedia ada dekat Malaysia, semua buatan tempatan juga. Tapi kita hanya ada cara memasak dia saja. Ini soalan jujur dari saya, Cik Syah. Okey, macam kalau kita tengok mihun tu, ada yang mihun crispy tau. Macam kuih tiaw ni boleh tak kita buat macam dia lebih garing untuk jadikan kuih tiaw boleh. Sebenarnya kalau kita buat dalam deep fry, dia pun boleh jadi garing juga. Tapi bila nak makan tu tak adalah sedap sangat dia punya tekstur nanti. Dia lebar dan tebal kan. Dia tak macam mihun lah. Betul. Okey. Dan kemudian kalau kita tengok dari segi kuahnya pun memang kuahnya berwarna cerah. Betul. Dia jernih tapi dia punya kuah pekat sedikit sebenarnya. Okey, dari segi bahan-bahan yang boleh kita olah, saya dalam kita tengok kita ada fish cake, kita ada sayur, udang, fish ball dan sebagainya. Okey, mungkin bahan-bahan lain yang boleh kita pelbagaikan juga dalam kuih tiaw. Boleh saja ikut cita rasa masing-masing sebenarnya. Certain people orang kata mereka lebihkan sayur-sayuran. Certain people pun dia suka macam lauk yang berlebihan. Maknanya kita boleh tambah ayam, nak tambah udang boleh. Kalau kita nak olah lagi ikut nak masukkan ikan pun kita boleh buat juga sebenarnya. Ikan. Betul. Kadang-kadang pun ayam pun okey juga. Betul. Daging sesuai ke? Daging saya belum cuba lagi, tapi saya pasti kalau orang yang suka daging, mengapa tidak? Kuah saja berbeza kan kita. Betul kan? Saya betul-betul fikir boleh tak kan? Okey. Selain daripada menu yang kita bawakan pada hari ini, iaitu kuih tiaw Kung Fu ni, apa lagi menu-menu lain? Saya tengok pelbagai ni. Mungkin kalau Cik Syah boleh kongsikan kita. Kalau kat sini kita boleh nampak, ini adalah Miang Pla Seafood sebenarnya. Ini salah satu orang kata masakan Thai yang sangat-sangat istimewa lah. Jadi dia ada cara makan dia pun sebenarnya
macam dia punya sayur kena ambil sedikit, letak isi dia sikit, semua ingredient macam cili sedikit, bawang. Ya, dan curah sedikit dia punya kuah dan kita akan bungkus makan macam sirih sebenarnya. Okey. Yang ini pun menarik perhatian saya juga ni, yang kuah warna putih. Ini apa ni? Yang ni jarang sekali kita nak jumpa dekat KL ni sebab hanya yang selected ataupun yang terpilih saja, kedai-kedai terpilih je ada. Iaitu tom yum coconut. Tom yum santan. Tapi kalau kita pergi belah Thailand tu memang sentiasa kita boleh dapat lah. Ya, itu dia kata nak yang kuah putih ke kuah merah? Betul. Dia ada tiga sebenarnya. Satu kuah putih yang coconut santan. Lepas tu dia ada yang merah tu yang biasa kita makan tu. Yang lagi satu tu clear. Yang betul-betul dia macam warna jernih. Kalau yang itu miang pula, yang ni kegemaran Fiza Sakjah ni. Yang betul ini miang kam. Betul. Jadi kita makan-makan. Okey, baik. Cik Zah, boleh kalau boleh dikongsikanlah pelbagai menu yang sangat-sangat menarik, mungkin ramai juga nak tahu, boleh dikongsikan juga Instagramnya atau sosial media. Ya, dah tentu kepada siapa-siapa peminat-peminat yang suka masakan Thai ni, bolehlah datang kedai kami, singgah di Sentul Point, Westplate Factory Authentic Thai, di mana kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi kepada kita punya Facebook iaitu Westplate Authentic Thai, boleh pergi ke webpage kita. Lepas tu dalam masa yang sama kalau Instagram Westplate_Authentic Thai. Baik, Cik Zah, saya nak rasa sikit boleh? Boleh. Mungkin boleh pinjam sudu. Tak apa, kecil pun tak apa. Ini pun. Okey, baik. Memang ini yang saya tak sabar ni. Saya rasa kuah dululah. Kalau ada 2 kali tu sedap pun. Ya, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Ya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi dalam segmen makan-makan untuk menu versi kuih tiaw kita hari ini. Saya nak raikan rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Dah banyak komen yang kita terima. Okey, ini daripada Mak Itun. Apa khabar Mak Itun? Dia setia bersama kita. Sedap-sedap semuanya. Hantar sikit Fatin. InsyaAllah saya tolong rasakan untuk Mak Itun. Okey, dan ini pula daripada Nurwati Syadom. Assalamualaikum Farin dan Fatin. Waalaikumsalam. Hari ini menu favourite saya, kuih tiaw. Saya memang suka kuih tiaw goreng basah kerang. Kerang mesti kasih lebih. Kalau saya masak sendiri, tak apa. Jangan risau. Kita punya guest hari ini pun akan bagi kerang lebih untuk anda. Dan saya di stesen nombor 2 ini, kita bersama dengan ini dia daripada Smoky Kuih Tiaw. Kita bersama dengan Farah Izzah Ishak dan juga bapa beliau Encik Ishak Sailan. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Kabarnya mereka ni daripada Johor datang untuk kata kongsikan berkenaan dengan menu kuih tiaw. Tapi istimewanya sebab Smoky Kuih Tiaw. Okey, sambil-sambil Cik Ishak masak tu, kita bersembang-sembang lah kan. Mana sebenarnya dapat ilham untuk adakan smoky, dan juga smoky ni sebenarnya apa? Sebab terlalu garing ke macam mana? Okey, dia mula-mula memang kita orang buka warung kuih tiaw ni. So memang kita tak buat char kuih tiaw tau. Sebab kita guna sambal homemade mak saya. Sambal udang pepai dengan cili oil. Okey, buat sendirilah tu. Ni memang buat sendiri. So macam lama-lama kita macam nak letak nama dia apa macam tu kan. Lepas tu bila customer datang, dia orang macam nak yang garing tak? Nak yang ada bau-bau asap tak? Nak ada permintaannya. Macam tu kan. So lama-lama macam okey, ada bau sebab ada aroma dia tu kan. Betul. So kita cakap okey, letak nama Smoky lah. Smoky itu dia. Dulu Fatih nak kongsikan juga masa kecil-kecil kan. Dekat sebelah di KL lah, ada satu kedai ni memang dia buat kuih tiaw. Saya suka betul tengok dia masak sebab dia pakai bambu yang macam Cik Ishak pakai tu. Dia nampak orang kata lagi seronok kalau kita nak makan dengan baunya cukup kan. Betul. Memang kita letak kerang masukkan kerang terus Cik Ishak. Ya. Okey, kenapa agaknya? Untuk apa dia punya untuk kita dapatkan dia punya aroma dengan bawang putih tu. Okey. goreng sekali kan dengan bawang putih tu semua kan. Okey. Itu dia. Sebaik dia sampai sini. Okey, dan juga kita nak tahu jugalah kan apa agaknya sebenarnya memang nak menghasilkan kuih tiaw punya menu ataupun ada lagi menu-menu lain yang ada di Smoky Kuih Tiaw. Okey, ni yang biasanya orang order memang inilah Smoky Kuih Tiaw. So lepas tu kita orang buat pula kuih tiaw goreng kampung. Okey. Sebab orang macam nak pedas kan. Takut tengok cili dia awak. Memang takut. Sebab ni memang dia extra spicy lah yang ni. Okey. Lepas tu ada pula customer kata okey, nak yang tak pedas langsung sebab untuk anak-anak kan, untuk kids kan. Okey, so tu yang kita orang come up with tu. Kuih tiaw goreng Cina. Okey, ini kurang pedas lah. Memang tak pedas langsung. Okey, Cik Ishak, kongsikan sikit. Kita tengah buat apa sekarang ni? Sekarang ni kita tengah goreng smoky kuih tiaw. Okey. Dengan ingredient
udang dan kerang. Okey, ini memang untuk seorang punya makan lah Untuk seorang makan. Kita memang akan buat satu portion untuk satu orang makan. Okey, kalau di Johor kan, Cik Sah masak dengan api besar-besar macam mana? Memang kita akan gunakan pressure yang tinggi dengan api dengan aroma bijan dan sebagainya. Okey. Barulah orang kata ada baunya kan? Okey, tadi sempat juga kita kongsi-kongsikan juga dia punya orang kata tips dia untuk kita nak nampakkan ataupun kita nak dapatkan bau yang sedap ni, kita menggunakan minyak bijan. Ya, kenapa tu? Sebelum tutup bijan, saya akan gunakan saya punya chili oil. Ini untuk terakhir, chili oil. Lepas tu saya akan masukkan kuih tiaunya. Okey. Ini menarik sebab apa? Kadang-kadang kalau kita masak kuih tiau tu kita asyik sangat mengacau tu sampai hancur. Mungkin ada tips juga daripada Cik Ishak. Kuih tiau memang kita akan taruh penghabisan. Yang paling hujung. Paling hujung ya. Lepas tu kita akan masukkan daun kucai. Saya jarang pakai tauge pasal ada permintaan kadang yang tak suka. Kalau nak kita boleh tambah tauge lah. Betul. Jadi bila rasanya apinya tak berapa kuat kan. Kalau kuat jadi saya akan goyang. Itu dia. Ini yang mahalnya sebenarnya. Kan? Okey, kat mana mereka boleh dapatkan? Mungkin nak tengok apa lagi yang ada yang disediakan Cik Sahak ni, Farah. Okey, korang boleh tengok dekat IG Smoky Kuih Tiao. Okey. Kita orang punya kedai terletak dekat Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Okey, apa lagi yang ada selain daripada Smoky Kuih Tiao tu? Okey, selain daripada kuih tiao, Smoky Kuih Tiao, kuih kampung kita goreng Cina, kita ada lontong goreng kampung. Yang kita ini. ada lontong goreng smoky. Lepas tu kat sana kita ada juga menu yang rasanya kan kedai lain tak pernah buat. Wow, okey, kongsikan. Apa tu? Okey, half-half. Half-half tu maksudnya kalau you macam separuh-separuh nak makan nasi ke nak makan kuih tiao macam tu kan. Okey, so kita boleh buat half-half. Ui, menarik. So separuh nasi goreng kampung, separuh kuih tiao. Maksudnya kita dapat rasa semua? Semua boleh. Okey, dah halang-halang tu sempat ke kita nak rasa ni? Sempat. Okey, ini masak daripada legenda sebenarnya dah lama 10 tahun dia masak kuih tiao ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia pedas. api dia membara dan pedas ya. Naikkan sikit, jatuh. Okay, betul lah. Tadi Farin cakap orang Johor ni memang pandai masak. Memang sedap. Telur dia semua rasa cukup. Kejap lagi kita nak sambung. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan terima kasih kepada Farah juga Cik Ishak atas perkongsian berkenaan dengan Smoky. Kita nak kongsikan ini dia Vox Pop yang disediakan. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Farin untuk satu lagi perkongsian. Silakan Farin. Ini di zaman moden masih kekalkan adanya wanita hari ini. Okey, baik. Dan sekarang ni memang betul Fatin kata orang Johor memang pandai masak, sedap juga, tapi ini saya bawakan seorang lagi yang memang cukup pandai memasak, iaitu Chef Lin. Dan juga bukan saja Chef Lin, tapi kita ada tamu istimewa hari ini, Puan Fatin. Tadi Fatin Hamimah, ini Puan Fatin Sarjad, Ketua Bahagian Pemasaran Delima Oil Products. Okey, baik Chef Lin, kita nak buat apa ni hari ini ni? Baiklah, istimewa untuk wanita hari ini, saya nak buat char kuih tiao. Maknanya kuih tiao goreng lah. Kuih tiao goreng lah. Okey, kalau nak cerita pasal kuih tiao goreng ni, mesti ada mungkin tips-tips, tekniknya ataupun apa yang menjadikan char kuih tiao ni sedap. Yang pertama, saya memilih produk-produk daripada saji. Itu orang kata menambah, ada sos tiram, flavor enhancer, lepas tu kicap dia semua memang secukupnya lah. Masin lemak dia, manis dia. Okey. Selain daripada minyak saji lah. Dan bahan-bahannya juga kalau kita hari ni macam nak buat kuih tiao goreng, ada udang, ada kerang. Ya, saya juga gunakan ni stok udang. Okey. Kita buang kepala dia, betul cuci bersih-bersih. Ini semua orang memang akan guna ni ke? Tidak. Macam petua lah supaya menambah kelazatan. Ini petua untuk hari ini. Baik, mungkin Chef boleh tunjukkan kepada kita macam mana teknik-teknik ataupun cara-cara untuk memasaknya. Sambil-sambil tu juga saya nak tanya pada Puan Fatin. Memang suka ke kuih tiao goreng ke ataupun suka kuih tiao? Favorite? Char kuih tiao memang favorite. Okey, tapi suka kerang ke udang ke ataupun macam mana? Kena ada kerang dengan udang. Dia kena ada combo campur. Baru best. Okey, baik. Sama macam saya. Okey, sambil-sambil kita melihat Chef Lin membuat char kuih tiao ni. Okey, saya tengok dekat hadapan saya ni. Saji Terima Kasih Malaysia. Saya kira ini antara kempen terbaru daripada Saji. Betul, Farin. Okey, boleh kongsikan. Betul. So, sekarang sedang berlangsungnya kempen Saji Terima Kasih Malaysia bertemakan prajurit dapur. So, kempen ni berlangsung daripada 10 hari bulan hari itu, 10 Ogos, sehingga 9 Oktober 2021.
2023 lah pada tahun ini. So sepanjang kempen ini berlangsung, pelbagai aktiviti yang kita jalankan, aktiviti menarik, antaranya kita akan lancarkan viral video kempen Saji Terima Kasih Malaysia pada 25 hari bulan Ogos di Buletin Utama TV3. Kemudian akan ada juga pelbagai aktiviti, antaranya juga pelancaran kempen Saji Terima Kasih Malaysia Prajurit Dapur di Lot 10 Bukit Bintang pada 26 Ogos ini pada hari Sabtu. Jadi kita nak jemput ramai-ramai datang ke kita punya pelancaran di Lot 10 Bukit Bintang nanti. Selain daripada itu, kita juga ada lancarkan, jalankan sekarang di kita punya website Saji Terima Kasih Malaysia.com. Kita ada mini peraduan iaitu semua orang boleh ambil bahagian lah. So boleh menang hadiah juga, ada hadiah juga untuk dimenangi iaitu e-wallet. Kita akan bagi RM18 e-wallet. Setiap minggu ada 66 pemenang. Kemudian setiap minggu kan Farin, kita ada roadshow di pasaraya terpilih seluruh Malaysia. So itu antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan sepanjang kempen ini sehingga 9 Oktober 2023. Betul-betul minggu. Betul-betul meriah ni, betul-betul terima kasih Malaysia ni. Betul-betul terima kasih. Tapi ada juga yang menarik perhatian saya ni, prajurit dapur ni. Macam ada perjuangan ke kat dapur ni? Betul. Special. So kita tahu kan, kalau kita kata nak masak ni, kita ni macam nak pergi berjuang. Bukan semua orang pandai masak, Farin. Kan? Jadi perjuangan kat dapur ni sebenarnya very important. So apa yang Saji cuba ketengahkan pada tahun ini ialah kita sebenarnya nak berterima kasih kepada mereka yang berjuang untuk menyediakan makanan yang lazat, yang sedap hari-hari untuk kita. Contohnya makcik kantin, contohnya uncle yang jual kuih tiaw kan, macam contoh Chef Lee yang berjuang di belakang tabir kat dapur untuk memastikan kita semua everyday boleh enjoy kita punya food kan. Alright. So selain daripada itu juga kita punya kempen ini kita terinspirasi daripada apa yang kita panggil setiap hari orang Malaysia sebenarnya kita enjoy food. Tapi kita kadang-kadang terlupa siapa yang memperjuangkan cita rasa Malaysia ni. Kan? Malaysia ni orang cakap pelbagai especially Malaysia ni kalau orang datang Malaysia dia kata apa? The food. Betul. Kan the food. Jadi di situlah terinspirasinya kita di Saji untuk actually appreciate ataupun menghargai perjuangan mereka ini. So Saji tahun ini sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk semua pejuang-pejuang kita di dapur ataupun kita panggil prajurit dapur yang sentiasa berjuang untuk cita rasa rakyat Malaysia. Okey, Puan Wati, saya tengok ni yang sedang berjuang ni, betul perjuangan ni. Dah masukkan udang, dah masukkan stok udang dan sebagainya. Jadi Chef, ini memang dia kalau tengok apinya sederhana saja. Sederhana je lah macam kita masak kat rumah kan. Okey, ini antara resepi yang menarik juga. Chef, kalau mereka nak tahu resepi ni kat mana mereka boleh rujuk ataupun cari agaknya? Di media sosial Saji Malaysia. Media sosial, jadi klik saja. Banyak lagi resepi lain ya. Di situ juga kan. Dan yang penting saya menggunakan minyak Saji, minyak masak Saji. Dia tinggi vitamin E dan tanpa kolesterol. Dan juga antara keistimewaan kenapa Chef Lee suka menggunakan produk-produk daripada Saji ni? Sebab dia juga orang kata boleh dia diperbuat daripada sawit yang bermutu. Jadi kita boleh goreng banyak kali. Tanpa rasa was-was kan. Okey, baik. Ketahanan pun tinggi juga. Okey. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Chef Lee dan juga Puan Fatin, dan kalau kita lihat sebenarnya ini adalah antara apa yang mereka boleh nantikan ataupun ikuti. Betul. Farin, kalau kita boleh cakap kat sini kita sebenarnya sangat nak berterima kasih kepada rakyat Malaysia kerana sentiasa menjadikan Saji sebagai jenama pilihan nombor 1 rakyat Malaysia sebagai rahsia untuk melazatkan rasa. Dan untuk prajurit dapur, selamat berjuang. Selamat berjuang. Teruskan perjuangan. Jangan lupa sentiasa pilih Saji. Okey, baik. Dan di hadapan kita ni, Chef, saya ingat saya nak ambil depan ni. Boleh ke? Boleh. Oh, macam... terima kasih, Chef. Saya memang kalau apa-apa, memang Puan Wati saya makan. Silakan. Mari, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana, Farid? Sedap, Chef. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Di zaman moden masih kekalkan wanita hari ini. Okey, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini.
ada ke yang dah bangun pergi dapur, dah sedia-sedia bahan nak buat kuih tiaw tu? Nanti dulu sebab kita ada lagi 2 stesen ni nak kongsikan dengan anda. Sekarang ni saya berada di stesen yang mana kita nak kongsikan berkenaan dengan Ipoh Hor Fun, betul ya? Betul. Okey, sekarang kita bersama dengan Puan Azinda Ilia dan juga suaminya Cik Firman Fauzi. Apa khabar? Khabar baik. Okey, hari ini kita nak kongsikan sebab apa? Selalunya kita pergi kedai, kita order je Ipoh Hor Fun, Ipoh Hor Fun, tapi kita tak tahu sebenarnya Hor Fun tu sebenarnya apa. Mungkin Firman lah kan nak kongsikan. Hor Fun, okey. I suka panggil dia kuih tiaw halus tu. Maksudnya Hor Fun tu kuih tiaw halus. Betul. Kuih tiaw halus. Sebab dia ada pelbagai saiz sebenarnya kan. Yang mana ada Hor Fun ni yang tebal, ada yang halus. Sesuai yang halus. Ya, Okey, betul. jom kita nak buat demo sambil-sambil kita berborak-borak berkenaan dengan menu kuih tiaw kita. Okey, mungkin Linda juga nak kongsikan. Firman boleh teruskan nak tunjukkan demo. Apa yang sebenarnya tercetus idea sebenarnya nak ketengahkan, sebab tadi tanya tak ada pun antara kalian yang daripada Ipoh ke kan? Betul. Kan we are foodie basically. Ipoh Hor Fun is our family favourite lah. Dan juga menu tetap dalam CRG. Okey. Dan selalunya ini dia punya orang kata bukanlah secret recipe, tapi cara penyediaannya ada ke orang kata kena mengikut bahan-bahan yang tertentu ke macam mana? Ya, ada yang wajib sebab yang contohnya kuih tiaw halus sup ni basically itu komponen yang penting. Okey, apa tu The Firman? supnya dan the kuih tiawnya. Kuih tiaw bermain peranan? Ya. Dan udang. Dan udangnya. Maksudnya kita ada kuih tiawnya, udang, And sup yang paling penting. Yes. Okey, penyediaan sup tu. Sup, untuk sediakan sup dia ada 2 bahagian. Okey. The first bahagian yang kita buat ni, step 1 is you rebuskan air dengan tulang-tulang ayam. Okey. Buat macam you tengah masak sup ayam. Alright. Tapi tak ada order rempah. Kosong saja. Yes. Kosong saja. Jangan letak rempah-rempah, buah pelaga, kayu manis, tak payah. Okey, itu untuk apa sebenarnya? Apa signifikannya kalau kita tak campurkan bahan-bahan tu? Sup untuk Hor Fun ni kita panggil clear broth soup. Dia nak extract nutrient daripada ayam tu. Okey. Okey, itu Hanya first orang part. kata bahan asas ayam tu sahaja. Okey. So ayam pastikan yang ada bertulang lah. So pati dia lebih cepat keluar. Baik. So ini first part. Alright. Second part, you kena buat pati udang pula. Yang ni yang magic dia tu. Okey, yang bahan-bahan ni mungkin Linda nak kongsikan juga. Okey, sebab yang buat beza sup Hor Fun is because sebab menarik juga sejarah dia. Kalau you baca sejarah. Wow. Okeylah, mungkin Firman boleh kongsikan sikit lah Sekejap. Sejarah dia is people from China. Guangzhou. Guangzhou, daerah Tianhe. Masa tu kan Perak banyak biji timah. Jadi dia perlukan tenaga asing untuk datang. So banyak buruh daripada daerah China datang. So diorang ada dia orang punya kuih tiaw sup tu. Okey, inilah dia terciptanya. Dia punya asal usul. Tetapi bila datang Malaysia, kat Tanjung Tualang pernah dengar? Pernah? Diorang kan mewah dengan udang kan. Okey. Diorang masukkan udang. Diorang gabungkan rasa udang ke dalam sup ayam diorang. Okey, jadinya adalah rasa ayamnya, udangnya dan juga supnya sendiri. Supnya sendiri. Okey. So what I'm doing now is bahagian kedua yang I panaskan minyak sikit. Ini penting ni bahagian ni. Ini penting. Kita masukkan. Patutnya tak perlu halia, tapi I suka halia sikit bagi flavor tu. Alright. Lagi manis and ni. Lepas tu masukkan kulit-kulit udang yang dah di-peel. Okey. Ini yang kita rebus tadi tu ke? Betul. Okey. Ataupun tak rebus, dia ada 2 cara. Waktu siang tu kopek dan masak. Ataupun lepas you rebus, you kopekkan kulit. Okey, baik. Okey, kita dah masukkan, dah campurkan bahan-bahannya semua. Apa yang I nak cari sekarang ni, nak pastikan kulit udang tu garing. And baru ekstrak pati daripada kulit udang tu, rasa udang asli. Kita dah nampak tu. Sambil Firman nak sediakan, Lin, mungkin juga boleh kongsikan apa lagi menu yang ada di CRG Chicken Rice Guys ni, selain daripada kita punya Ipoh Hor Fun tu. Okey, selain daripada Ipoh Hor Fun, yang one of our best seller juga adalah white mi curry. Also asal usul daripada belah Ipoh Perak tu jugalah. And Penang juga pun famous. So dia punya lain daripada lain dia ialah dia punya curry tu asing. Okey, itu memang homemade ke? Memang kita buat sendiri, bukan daripada kilang ke daripada botol ke, kita orang giling sendiri. Okey, Lin. Ini macam mana ni? Kita memang kena gorengkan, memang dah sedia ada jual ke macam mana? Yang ni actually ready made, boleh beli kat supermarket, no problem punya. Jadi mi dia boleh letak kuih tiaw lah untuk hari ni sebab tema kuih tiaw. Betul. Jadi ini salah satunya dan ini wonton mi. Dan kicap. juga ini kita punya apa kita nak panggil? Kita orang panggil dia yin yang chicken. Ada roasted dan Hainan
steam. Wow, ada kedua-duanya. Bolehlah rasa. Maksudnya dia dimakan dengan nasi. Nasi ayam, betul. Ataupun pairing dengan hor fun. I see. You can enjoy the dish more. Wow, kena rasa ni. Mewah sikit. Di mana mereka nak dapatkan semua ni? Boleh kongsikan platformnya tak, Lin? Oh, okey. Kita ada outlet kita ada 3. Satu dekat Shah Alam, Subang dengan Kelang. Okey. Tapi kalau apa-apa nak cari information boleh pergi dekat website kita crgchickenriceguys.com. Okey. Firman, berapa lama lagi tu? Ni tadi dah goreng kulit udang tadi kan. Saya campurkan. Dia ada mendidih dalam setengah jam cukup. Okey. Maksudnya Now dah ready untuk kejap lagi kita makan. akan kongsikan. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu. Dah boleh dah. Okey. Boleh ke kita nak Boleh dah. rasa sikit? You nak rasa sikit? Boleh ke? Ada Boleh, ke? insyaAllah. Besar sangat mangkuk tu. Kita nak rasa kuah dia. Katanya kuah tu penting. Dia punya sup dia. Oh, lupa. Saya tak tunjuk seasoning. You kena season jugalah dengan garam, gula. Itu wajib tu. Wajib. Kalau gula tak ada. Okey, cukup tu Firman. Kita nak buat rasa-rasa je ni. Rasa-rasa. Can you get a spoon? Okey, boleh. Boleh. Oh, satu lagi Fatin. Ni yang paling penting, wajib. minyak udang. Boleh tak kita nak taburkan dekat atas ni sikit? Kita tak minyak udang sikit. Wow. Ni dia kalau makan hujan-hujan ni, ini memang sangat-sangat sesuai lah kita panas-panas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatin, kalau tak lengkap kalau tak ada bawang goreng. Ini sedap kalau makan Hujan-hujan. makan penuh dengan orang kata kenikmatan kan. Tapi kita akan habiskan, jangan risau. Tapi kita nak kongsikan dengan anda. Ini di antara kata orang ramai berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Jom kita dengarkan. Sedap. Saya suka makan kuih tiaw. Saya suka makan kuih tiaw seafood, kuih tiaw seafood lah. Kerana saya suka tekstur mie-nya yang kenyal dan lebar. Dan pada masa yang sama saya rasa kuih tiaw ada rasa dia yang unik. Oh, saya memang suka sangat makan kuih tiaw. Kuih tiaw kungfu sebab ia bersalut telur. Dan ada kuah bercampur dengan banyak sayur-sayuran. Memang saya suka kuah ni, terasa sedap campur dengan kuih tiaw. Okey, saya suka makan semua jenis variasi kuih tiaw. Tak kisahlah kuih tiaw basah, kuih tiaw char kuih tiaw lakna atau kuih tiaw kungfu, semua jenis menu yang berasaskan daripada kuih tiaw tu memang saya suka. Sebab memang macam saya cakap tadi, saya memang paling suka kuih tiaw. Lakna kalau yang campur sekali kuih tiaw lakna ke kungfu saya tak ingat, dia goreng dengan telur, yang tu lagi mengenyangkan sebab dia satu lagi dia berupa sup. Suka? Okay, kuih tiaw memang sedap tapi problemnya saya tak makan kuih tiaw ataupun kuih tiaw seafood. So saya makan kuih tiaw ayam, memang sedap lah kalau ayam. Tapi kerang saya tak tahu rasa dia macam mana. Baik, itu dia perkongsian penonton-penonton kita tentang menu kuih tiaw pada hari ini. Baik, seterusnya kuih tiaw kicap. Kita bersama dengan Cik Rohani Yusof dan juga Nur Atika Abdul Razak ataupun lebih mesra kita panggil Kak Ani lah, dengan anaknya Ika. Baik. Dan juga Fatin pun turut bersama-sama dengan kita. Okey. Dah start dah. Tunjukkan demonya. Kita nak kongsikan bahan-bahan dulu ke macam mana? Boleh. Boleh. Siapa nak kongsikan? Kak Ani ke Ika? Okey, Ika boleh ke? Banyak tugasan Ya. So, hari ni dia punya menu dia, kita punya bahan-bahan adalah minyak. Lepas tu ada bawang putih, ada halia, ada kicap, sos tiram. Lepas tu ada daun bawang, sayur dan juga cukup rasa lah. Okey. And then yang paling penting kuih tiaw kena ada. Kalau tak ada kuih tiaw tak jadi lah. Betul. Okey, tapi ini saya tadi dah sembang dengan Kak Ani dengan Ika tau. Okey, mungkin ni Fatin tak tahu fakta ni. Sebenarnya kuih tiaw kicap ni sebenarnya adalah kita nak buat kuih tiaw tu kira macam dimasak dengan kicap. Tetapi dia akan dipadankan dengan apa-apa juga kuah. Yang contoh hari ni kuah sup dan juga kuah kari. Ini sebenarnya yang saya nak tanya. Saya ingat kuih tiaw kicap tu makan dengan kuah kicap ke apa. Rupanya kita dah goreng dengan kicap ni dan kemudian barulah kita letak pilihan kuah yang kita nak. Okey, apa kelebihan dan keistimewaannya kita buat macam ni? Kelebihannya, kita kicap ni dia punya rasa lagi sedap daripada kita gunakan kuih tiaw putih kosong dan baru kita makan dengan sup ataupun kuah kari. Sebab kuih tiaw kicap ni kita ada perasa dah dengan bawang putih, lepas tu kita ada perasa sos tiram dengan kicap. Memang kita seolah-olah macam kalau daging tu daging perat dan daging biasa, mana lebih sedap? Mesti daging perat yang lebih sedap kan? Inilah juga kuih tiaw ni. Okey. Ini sebenarnya Fatin kan, dia menjawab persoalan apa tahu. Kadang-kadang kita tengok sebenarnya kalau kita minta menu kuih tiaw
tiaw, kita tengok kuih tiaw tu macam colour gelap sikit. Maknanya memang dia dah goreng dengan kicap terlebih dahulu. Kicap. Okey, cara hidangannya biasanya ada yang diorang asingkan kuah kicap tu pun ada juga. Dan dia kuah kicap lepas tu kuah sup diasingkan dan kuah kari pun diasingkan. Maknanya kalau kita nak makan kita ambil kuih tiaw yang dah berkicap ni dan kita boleh ambil sup ataupun kita boleh ambil kari. Untuk hari ini sebab Kak Ni nak buat display, Kak Ni dah campur sekali lah dengan kari. Nanti kita kuih dia. Kalau tengok kat bawah ni warna dia. Okey. Jom Kak Ni kita tunjuk. Ni Kak Ni nak tunjuk dari tadi. Okay. Nampak tak? Kuih tiaw dia warna kegelapan ni kan? Ada gelap-gelap ni. Betul. Sebenarnya ini adalah kuih tiaw kicap dengan sup. Dengan sup. Yang depan ni tadi dengan kari. Dengan kari. Okey, Fatih dapat cerita kat sana Fatih. Kita dah masukkan bahan-bahannya. Tadi kita dah masukkan kicap, kita dah kacau sebati dan selepas ini apa lagi kita nak masukkan Kak? Kuih tiaw. Kuih tiawnya. Ya, Okey, ini adalah kuih tiaw jenis yang nipis Betul. Sebab apa? Senang dimakan ke macam mana Kak? Actually kalau ikutkan sebenarnya lagi sedap lah kalau yang kecil ni. Tapi ada orang juga macam suka makan asing dengan kuah. Betul. Ada permintaan tak macam tu? Ada. Maknanya dia tak nak banjir, tak nak kena gendam lah. Ya. Untuk hari ini kita campurkan sekali dengan kuih tiaw, kita tak asingkan. Cuma sup je kita asingkan dengan kuah kari kita asingkan. Okey, saya ada soalan dekat situ. Okey, macam mana kita tak tahu yang kuih tiaw ni dah sedang-sedang elok untuk dihidang? Maksudnya dia boleh nak terlebih garing ke ataupun dia biar basah macam tu ke? Okey, untuk nak betul-betul sedap, pastikan bawang putih dan sos tiram dan kicap tu betul-betul masak bawang putih tu sampai naik bau. Dia warna dia garing. Warna garing, ada bau, baru kita masukkan kuih tiaw. Dan kuih tiaw ni pula dia bergantung kepada kicap tu aja sebab kita tak ada taruh air. Jadi kita biarkan sikit. Dia pekat. Kita biarkan sikit sekejap kan. Agak-agak dah okey baru kita keluarkan dan kita akan masak sup. Okey. Kuih tiaw tu perlu dicelur dulu ke apa? Tak payah. Memang tak payah. Jangan celur. Terus saja masuk. Okey. Kak Ni, sekarang kita asingkan kuih tiaw kicap ni dan kita akan masakkan sup dia pula. Baik. Okey, ini Kak Ni, soalan daripada kita punya penonton, Azhar Nain. Assalamualaikum, penonton wanita hari ini. Dia nak tanya, bila masak kuih tiaw goreng, mesti mi tu saya rasa penyek ni. Kenapa penyek? Penyek ke benyek? Benyek lembek lah tu, lembek. Penyek awak tak tahu benyek tu benyek. Okey, itu sebab terlebih air. Kalau terlebih air memang dia akan lembek. Sebab tu logik juga kita pakai kicap aja terus. Kita pakai kicap je terus, so kita naikkan. Function kan? Okey, kita ni masak untuk sup pula selepas ni. Yang ini kita nak tunjuk sup lah Lagi satu Farin, waktu bila kita sedap makan ni? Okey. Kak Ni bagi kita soalan ni. Waktu bila sedap makan ni? Kalau Farin pergi ke kedai, waktu bila? Saya waktu yang apa pun sedap, waktu saya lapar. Waktu lapar semua sedap ya. Okey, biasanya sebelah pagi, kita makan ni. Okey, sebelah petang kita makan ni sedap. Okey, kalau tengah hari tu of course kita biasa makan nasi kan. Tak boleh nak cover. Kak Ni nak tahu jawapan saya apa? Sedap tu bila? Sekarang. Silakan. Silakan. Kak Ni tanya-tanya, saya makan kan ni. Makan. Yang cuba rasa dia. Ambil kuah dia Farin. Okey. Dengan apa? Baik, pedas tu. Jangan tekan itu ambil yang itu. Okey, sambil-sambil Farin rasa tu. Okey Kak, sekarang ni kita nak kongsikan apa? Okey, yang ni kita panaskan minyak dulu. Lepas tu sekarang kita nak buat sup je lah. So kita panaskan minyak, kita letak bawang putih dan juga halia lah sampai naik bau. Dah naik bau agak cantik dia punya garing apa semua. Baru tu kita letak fish ball dengan fish crab. Okey, jom kita masukkan. Penonton dah tak sabar nak tengok hasilnya. Okey, kita Farin dulu semua bawang-bawang, halia semua. Okey, untuk mi kari ni Farin. Okey, untuk mi kari ni, ada orang hari ni Kak Ni gunakan udang. Okey. Boleh aja gunakan ayam ataupun nak daging, boleh je. Tak ada masalah. Untuk hari ni Kak Ni gunakan udang. Okey. Okey. Mi kicap dengan kari ni. Okey, bagi dia cukup garing. Itu belum garing lagi. Kalau kita garing dia mesti naik bau, sedap. Fatin mesti tak sabar nak rasa ya. Bukan. Awak tumpukan perhatian Fatin. Awak kena belajar masak ni. Okey, seterusnya sup ni macam mana? Apa lagi agaknya? Tunggu sekejap bagi ni. Okey, masukkan ni. Ini apa ni? Apa ni? Alamak, saya dah pandai kat ni. Ada orang ulu Kak Ni surat cinta ni. Allahu Akbar. Apa dia? Orang menggeletar Kak Ni. Okey. Saya ingat dekat ujung. Sekarang ada buat Dahsyatlah Farin. Hari ni asyik suruh Kak Ni. Kita orang aja buat. Hari ni ada
Benda yang paling kedua kena baca ya. Khas buat hos berdua. Sila tunjukkan bakat anda sebagai isteri misali atau suami misali untuk membuat hidangan kuih tiaw sesedap rasa. Yang kalah belanja tim wanita hari ini makan. Okey, maknanya ada cabaran. Okey, Kak Ani. Sebelum tu mesti nak tahu Instagram Kak Ani ni. Sebelum kita ke cabaran ni. Okey, boleh pergi kepada IG Kak Ani, Ani Catering and Wedding Planner, ataupun Facebook Kak Ani, Ani Catering and Wedding Planner 2, ataupun nombor telefon Kak Ani 017-320-3060. Boleh hubungi Kak Ani bila-bila masa. Ya. Okey. Kita akan ke cabaran selepas ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Siapa menang? Suami misali ke isteri misali? Kak Ani jadi penjuri ya? Okey, Kak Ani jadi pengadil. Kak Ani kena rasa pula. Okey. Okey. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hati-hati kita tak ada bomba dekat sini. Okey, wow. Okey, ini adalah cabarannya yang kita sabarlah, belum lagi. Kita nak kongsikan kuih tiaw kreativiti masing-masing. Memang masak tak pakai minyak ke? Boleh mula kan? Boleh jadi assistant chef tak? Okey. Betul. Jadi inilah cabarannya. Saya tak nak tunggu masa yang panjang. Okey. Okey, pasal kuih tiaw diberikan kepada kami hanya banyak ni saja. Jadi ini yang kami masak. Juri kami adalah chef yang sangat-sangat hebat. Jadi ini satu keterujaan buat kami. Iyalah. Jadi ni apa Siap tanya tu. Good luck lah Boleh lah. Awak punya kuih tiaw apa nama dia? Ya. Kuih tiaw kita tiaw je. Nasib baik suami saya tak makan kuih tiaw. Lah. Alamak. Okey, kita masukkan. Api saya terkecil pula ni. Saya kena sabotaj ke ni? Lepas tu telur lah Api terpadam. Okey. Awak memang daripada kecil pandai makan kuih tiaw ke macam mana? Saya ini memang seorang satu Oh, ini char kuih tiaw kawan-kawan. Sebenarnya cabaran kami ni bukan setakat untuk memasak je, tapi penerbit suruh kita masak sambil bercakap. Ini seorang-seorang Oh, ya ke? Okey, jadi awak jawab soalan saya. Saya suka ni, kuih tiaw sup. Kalau awak cakap saya suka yang mana, saya memang suka yang ada elemen sup lah. Elemen sup? Maksudnya dia tak ada kering lah macam tu. Kalau Allah, cukup aku punya ni. Awak tak dengar Tak, saya kita cabaran. Okey. Kita kena fokus lah Okey, tapi tak apa. Apa tadi awak cakap ni? Rasa macam tekanan pula. Awak menekan-nekan Okey. Saya takutlah. Sayur awak tahu tak? Sayur tu sebenarnya konsep sayur tak boleh masuk awal. Dia lecur. Ya ke? Tak apalah awak. Apa-apa je lah. Awak nak cuba-cuba mengkritik Okey, saya sebenarnya konsep saya kalau ada mungkin penonton menyaksikan saya tak buat banyak sangat kuah dia pasal mi bagi kat saya sikit. Ini nanti saya tadi rasa nak buat char kuih tiaw tapi jadi kuih tiaw kicap. Boleh lah Alamak. Dapur saya. Okey, ada bantuan ke? Dah. Disqualified. Okey, tolong pegawai teknikal. Dia tak ada macam ada color-color sikit Okey, saya rasa kita tarik balik bukan isteri dengan suami misali, kita nak buat mak dan juga bapa untuk bekal anak pergi sekolah. Senang sebab dia tak pedas. Okey. Saya percaya cakap saya. Saya punya memang akan lagi sedap. Yakin sangat. Yakin. Okey, Fatin, awak ya je kan? Awak pergi mana tu? Takut tak sedap? Boleh pergilah. Boleh lah. Okey, Fatin. Awak memang betul selalu masak kat rumah ke apa? Boleh lah. Kalau ada masa dan juga masing-masing cuti, saya masak lah. Ini saya terlupa. Fatin, penerbit suruh awak tanya saya, saya selalu masak kat rumah ke? Lah, patutlah saya tak dengar apa-apa. Okey, saya jawab. Okey, sebenarnya saya... Kat telinga ni minta maaf lah saya jarang masak kat rumah. Ya ke? Saya selalu memang order, tapi saya akan pastikan saya order tempat yang sedap je lah. Okey, macam tadilah char kuih tiaw yang kita tahulah tempat-tempat dia kat mana yang kita... Okey, kita masih ada masa lagi. Okey, saya kecilkan api sikit. Saya rasa saya punya ni memang berpotensi besar. Saya nampak.
Cabaran Ui. Kak Ani dah masuk ah. Kak Ni sabar Kak Ni, tak siap lagi. Ya Allah, rasa nervous. Kungfu. Ada. Okey, Kak Ani ada sebab komen ke melihat cara kita masak apa tadi? Kak Ni tak tahulah ketiau apa ni. Ketiau kungfu ke atau ketiau apa? Kau tengok Farin pun kungfu ni. Ini ketiau silat. Masak tu Macam real Tapi ada gaya. The best I can serve. Ya Allah. Dah siap. Saya punya pinggan dah habis dah. Tapi tak apa. Kena masuk dalam ni. Pengadil nak rasa. Okey. Bismillah Kak Ni. Takut sakit perut. Okey, tapi tak apa. Okey, setakat yang diperhatikan oleh Kak Ani dan juga Syarah tadi. Okey, macam mana cara penyediaan kami ni? Meyakinkan ke tidak? Kak Ni, sedap kan? Tapi apa-apa saya nak rasa dulu je baik. Boleh? Boleh. Penyediaan tu nombor 2 lah. Rasa mau rasa. Kak Ni sedap kan? Nanti kita sedap. Pagi masak Okey. Tapi sebelum tu kita ada apa TikTok Cik San nak jalan jauh baik. Sambil-sambil saya nak sediakan nak buat garnishing dan sebagainya. Apa kata kita tengok TikTok terlebih dahulu. Kompilasi yang cukup menarik. Kita saksikan. Lepas ni kita tahu markahnya. Alhamdulillah selesai. Sampai apa? Sampai muntah. Sangkul awak. Okey, baik. RM1 lah dapur dia. Okey, macam mana agaknya? Jadi okey, tengok Bagi kami berbisik dulu. Memang sedap lah. Pengadil tetap dulu. Sedap sangat. Sedap. Memang orang Okey, Kak Ni, saya punya Kak Ni. Awak tak perhati kan? Dua-dua sedap macam mana? Dua-dua sedap tu macam mana. Tapi saya rasa kalau lelaki... Oi, ini kesihatan. Tak rasa masin. Ladies first ya. Okey, Cezak. Siapa? Okey. Kalau Kak Ni rasa dua-dua sedap. Oh, okey. Tak dengar. Dua-dua okey, tak dengar. Okey. Cik Isa. Kak Ni ada mic. Okey. 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 Kalau ikut Kak Ni rasa dua-dua sedap. Kalau kacik. Dua-dua sedap. Cuma Fatin cuma dia agak masin sikit. Betul kan ya? Ya, saya betul. Yang ini secukup rasa. Kak Ni salahkan kicap tu. Apa dia? Ingat okey. Belanja kita orang makan. Farin boleh ingat. Farin punya secukup rasa. Ya betul. Tak ada rasa masin. Betul tadi kan Cik Sa tadi kita sama-sama kan? Ya betul. Tadi kita Saya sama-sama rasa pun memang dua-dua sedap sebenarnya. Dua-dua sedap. Kalau daripada kategori perempuan menang. Kalau kategori lelaki menang. Jadi sama-sama. Tapi kena tunggu tengah, kena tunggu tengah. Jawapan selamat. Jangan jaga hati, tak payah. Okey, macam Kak Ni cakap, dua-dua sedap tetapi Fatin ada kurang sikit sebab masin dan Farin okey, dia cukup rasa. Still sedap. Sebab dia ada bambu tu. Ada bambu. Pada okey, umumkan pemenangnya adalah so kita bagi kemenangan ni kepada Farin. Ini pasal dia pakai kode legend saya tu kan. Ya. Kat mana Kat mana? Nak belanja kuih tiaw ke? Okey. Minta maaf, biasanya pemenang ada ucapan. Wahai ibu, wahai isteri, saya menang masak hari ini dan dijurikan oleh chef-chef yang hebat. Terima kasih semua. Jadi jangan lupa balik. Ayo balik. Baik. Okey, terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk
bersama dengan kita pada hari esok. Esok kita cerita apa ni? Esok menarik juga topiknya demi nak cantik. Macam-macam lah diorang buatkan kadang-kadang yang tak bertauliah. Esok kita nak kongsikan kesan dan juga tips lah daripada tetamu kita. Demi nak cantik awak buat apa? Saya tak ada, saya biasa je. Tapi apa pun hari ini cukup meriah. Terima kasih lagi sekali lagi kepada semua tetamu-tamu kita. Pelbagai menu kuih tiaw yang kami bawakan untuk anda pada hari ini dan juga cabaran yang membuat kami terkejut. Tapi akhirnya siapa menang? Awak sebut siapa menang? Ahmad menang untuk pertama kalinya. Awak nak belanja kat mana? Nanti kita di NTP lah Okey. Bukan saya seorang, semua tau. Okey. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita. Saya punya sedap tau. Nak rasa. Nak rasa. Kita jumpa lagi esok. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Bye. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tambah berani peti.